Okay, start. Easy, start. Puan Hajah, saya ingin berikan sedikit latar belakang lah mengenai penceramah kita pada hari ini, iaitu Puan Hajah Sanarihan binti Siddiq. Beliau merupakan seorang guru dan penulis yang telah menulis dan menyelaras pelbagai projek, antaranya 30 buah buku seperti buku solo, buku cerita kanak-kanak dan buku juga antologi cerpen. Jadi pada hari ini beliau akan membicarakan mengenai bagaimana membina generasi membaca. Sebelum saya serahkan program kita ini kepada Cikgu Rehan, ingin saya menyeru kepada semua rakan-rakan yang melihat program kita pada hari ini, jangan lupa untuk like dan share Facebook PPAK ya. Jangan lupa untuk like dan share program kita pada hari ini kepada semua sahabat-sahabat kita supaya ramai yang akan mendapat manfaat dan akan mendapat ilmu daripada program kita pada hari ini. Kerana seperti yang kita tahu, setiap satu yang baik yang kita share, maka kita akan dapat sesuatu yang baik juga pada diri kita. Jadi jangan lupa untuk terus share program kita ini. Dan juga jangan lupa kepada semua untuk selepas program ini pada jam 11 pagi ini, iaitu kemuncak pada program Jom Baca Bersama, iaitu pada jam 11 sehingga 11.10 pagi. Pastikan anda semua sekarang sudah bersedia dengan bahan bacaan masing-masing. Kerana pada jam 11 pagi kita akan mula membaca selama 10 minit. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk mendaftarkan diri anda. Selepas anda selesai mengikuti program, jangan lupa mendaftarkan diri anda di https://jombacabersama.malaysia. Kerana setiap yang anda sertai akan direkod di dalam program kita. Sedikitlah saya ingin berikan penerangan mengenai program Jom Baca Bersama 10 minit ini. Untuk perhatian dan makluman semua, program Jom Baca Serentak ini bersama selama 10 minit ini kita telah jalankan bermula daripada tahun 2015 lagi. Di mana program ini adalah satu inisiatif daripada Majlis Pengarah-Pengarah Perpustakaan se-Malaysia dengan kerjasama Perpustakaan Negara Malaysia, ingin mewujudkan suatu program yang dapat memberi kesedaran kepada masyarakat di negara ini tentang pentingnya untuk menjadi seorang pembaca yang aktif. Sepanjang program ini dilaksanakan bermula daripada 2015 hingga tahun lepas 2020, hampir 26 juta orang telah menyertai program ini. Dan alhamdulillah kita berharap semoga program kita ini akan berlangsung pada setiap tahun. Dan apa yang paling penting pada kita adalah kita dapat mencapai objektif kita itu memberi kesedaran kepada masyarakat agar menjadi pembaca aktif. Seperti kita tahulah,
tidak boleh tidak untuk mendapatkan ilmu, kita haruslah menjadi seorang pembaca yang aktif. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala juga, yang mana firman yang pertama diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu juga adalah satu surah yang pertama, iaitu Allah SWT sendiri, itu Tuhan mencipta kita pun memberi arahan. Bacalah untuk mendapat ilmu. Nak buat apa-apa mesti kena baca. Tak baca maka kita buat dalam keadaan tidak mengetahui. InsyaAllah. Jadi sama-samalah saya harapkan pada semua yang melihat program kita pada hari ini akan share, akan like dan ambillah tip-tip yang akan diberi oleh penceramah kita, itu Cikgu Rehan kita, tentang bagaimana nak melahirkan atau membina generasi membaca. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya tampilkan Cikgu Hajah Sana Rehan binti Siddiq bagi membicarakan tentang membina generasi membaca. Dipersilakan Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Cik Zizi mewakili Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kelantan atas jemputan saya pada hari ini dalam program Bicara Maya at PPAK. Alhamdulillah. Salam 10 Ramadan kepada seluruh muslimin dan muslimat yang mengerjakan ibadah puasa pada hari ini. InsyaAllah semoga amalan dan ibadah kita diterima Allah. Baiklah, hari ini kita akan berkongsi mengenai membina generasi membaca. Saya guru perakaunan, perniagaan dan sekarang sedang mengajar matematik di SMK Kota. Amat berbesar hati atas jemputan ini dan saya bercakap mengikut perspektif seorang ibu dengan pengalaman bersama anak-anak dan juga dalam perspektif seorang pengusaha tadika, yang mana amalan membaca ini, membina generasi membaca ini, saya lebih fokuskan terhadap anak-anak yang masih kecil sebab mereka lebih senang dibentuk. Ya, kata pepatah, membentuk dulu biarlah dari dulu. Kita akan teruskan kepada slide. Saya akan berkongsi pengalaman bagaimana saya sebelum kita pergi kepada lebih jauh membina generasi membaca. Sewaktu saya hamil dalam kandungan, saya sudah pun memberikan rangsangan bacaan terhadap anak-anak. Itu permulaan kalau saranan-saranan ahli-ahli akademik dan juga pakar agama sekaligus mengatakan membaca ini ataupun memberi ilmu kepada seseorang anak itu sepatutnya bermula daripada dalam kandungan seorang ibu. Jadi apa yang saya buat sewaktu dalam kandungan, saya banyakkan berinteraksi dengan janin dalam kandungan, membaca buku-buku yang baik, menggunakan Al-Quran, subhanallah, kerana berbeza ya, anak yang dibacakan dengan Al-Quran selepas lahir memang berbeza. Berbeza dari sikap mereka, berbeza dari penerimaan, sensitiviti emosi dia sangat berbeza. Ya, bagi mereka yang sudah mengamalkan ilmu-ilmu ini, alhamdulillah tahniah saya ucapkan. Dan bagi ibu-ibu yang sedang mengandung, belum terlambat, gunakan masa 9 bulan ini untuk terus memberi input-input yang positif terhadap anak mereka. Baiklah, apa yang saya buat sewaktu pembesaran anak-anak, saya ajarkan Al-Quran terlebih dahulu, Iqra dahulu, seawal usia 3 tahun. Sebab tu saya pegang kata-kata ilmuwan Islam, kejarlah akhirat dan insya-Allah dunia akan selamat. Jadi selepas itu pada anak usia 4 tahun, 5 tahun barulah saya mengajarkan mereka untuk subjek-subjek akademik.
seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains dan sebagainya. Itu pengalaman saya sendiri. Dan kita akan ramai yang bertanya, ya, bila masa yang sesuai untuk kita ajar anak-anak membaca. Baiklah, adakah pada usia 2 tahun, ada orang masih baby dimulakan dengan flashcard. Ada orang kata takut masa baby masih sama-sama rabun, tak sesuai. Ada orang bermula pada usia 5 tahun. Ada yang bermula pada usia 7 tahun. Okey, jadi kita nak tahu bila masa yang sesuai untuk mengajar anak-anak membaca. InsyaAllah. Kerana bukan mudah ya untuk kita mengambil seorang anak kita sendiri. Mengambil anak, duduk dan fokus membaca. Susah ya Cik Azizi? Bagaimana? Ya. Dengan pengalaman-pengalaman sebagai bapa atau ibu di rumah, saya banyak menghadapi runutan daripada ibu bapa bahawa susah untuk mengajar anak, jadi serahkan saja kepada tadika. Tadika anak sudah berusia 5 tahun, 6 tahun dan bagi saya itu sudah kelewatan daripada ibu yang sudah mengajarkan di rumah sebelum dia masuk ke tadika atau masuk ke sekolah. Okey, apa penjelasan saya mengenai bila waktu yang sesuai? Ialah jawapannya apabila anak-anak kita nampak sudah bersedia. Tak kira, walaupun pada usia 2 tahun, bagaimana kita nak tahu anak kita bersedia atau tidak? Apabila kita cuba memberikan buku-buku bergambar, okay, contohnya seperti ini, buku. Cuba belikan buku kepada anak-anak dan mereka memang tidak tahu membaca. Kita hanya akan berikan cerita-cerita mengenai gambar-gambar. Okay, kita boleh tahu bahawa anak kita itu berminat atau tidak. Kalau mereka lihat buku, mereka koyakkan buku, buang buku, maksudnya mereka belum bersedia. Ada anak-anak yang berumur 3 tahun, mereka akan cari buku dan minta kita terangkan. Ibu ini apa? Ibu ini apa? Sebagai ibu atau sebagai guru di tadika atau di sekolah, kita boleh agak anak kita bila ada minat untuk membaca, itulah masa yang sesuai. Ya, anak yang suka bertanya adalah anak-anak yang mempunyai keinginan ingin tahu yang sangat tinggi. Ambil peluang itu untuk mendedahkan mereka kepada pelbagai ilmu yang mereka perlu tahu. Bukanlah mengikut level kita. Walaupun buku itu ensiklopedia sains, kita boleh rendahkan levelnya dengan umur mereka. Okey, jadi anak-anak ni dia suka bahan bacaan bagi mereka yang sudah bersedia. Clear, Azizi? Ya. Ibu bapa yang dirahmati Allah, guru-guru yang sedang mendengar, saya bukan fokus kepada saja. Saya adalah seorang sekolah menengah dan saya gunakan teknik ini untuk mengajar anak-anak di sekolah menengah. Saya mengajar matematik, satu subjek yang dirasakan sangat down kerana anak-anak kita, terutama bangsa kita, bila dengar matematik, mereka dah block. Bila dengar bahasa, mereka malas untuk membaca esei yang panjang. Jadi apa yang kita buat sebagai guru perlu ada ilmu. Sebagai ibu perlu ada ilmu. Ilmu apa? Akan kita bincangkan. Mengetahui teknik ataupun cara belajar anak. Saya baru mengetahui cara belajar anak-anak ini sewaktu anak-anak saya sudah pun berada di sekolah rendah. Sudah terlambat. Dan sekarang ini saya gunakan kepada anak-anak saya yang berada di tadika dan juga di sekolah menengah. Okey, apa itu tak? V adalah visual, A adalah auditory dan K adalah kinesthetic. Ya. Sebelum ini saya memaksa anak untuk belajar mengikut cara saya. Okey, ambil buku dan buat nota.
dan simpan. Habis satu simpan. Maksudnya kita dulu belajar macam tu, kita nak anak kita sekarang belajar mengikut kaedah yang sama tanpa mengetahui apa latar belakang anak. Seorang anak mempunyai personality yang berbeza, mempunyai kecenderungan yang berbeza. Ibu bapa perlu tahu itu. Okay? Apa yang dikatakan setiap anak itu sangat istimewa sebab inilah mereka ada personality masing-masing. Baiklah, cerita saya. Ibu saya seorang guru bahasa Inggeris yang suka mengajarkan seni, nyanyian, pidato, nasyid. Dibesarkan dan diprogramkan ke arah indoor macam itulah. Penyertaan, syarahan, bercerita. Saya kanak-kanak. Dan ayah saya seorang teknikal. Dia adalah seorang juru teknik alam di sebuah jabatan kerajaan. Dan perkara-perkara yang diajar kepada anak adalah masuk hutan, life survival, ke laut, menangkap ikan, masuk sebut jenis aktiviti-aktiviti lasak. Kami berkayak, kami diajar flying fox macam tu. Jadi kesinambungan pengalaman dan juga pengalaman seni yang ini digabungkan menyebabkan seorang anak itu mempunyai pengalaman yang sangat luas. Saya tak masa tu ibu bapa saya dah tahu atau tidak. Saya ni jenis anak yang mana-mana, visual, auditory ataupun kinestetik. Okay. Mereka tak tahu mengenai cara-cara teknik belajar ini seperti yang saya sudah berkata. Tetapi hasilnya seorang anak yang diberi pengalaman yang sepenuhnya bukan kita matang untuk membuat keputusan pada peringkat dewasa. Sebab kita dah tahu kita boleh, kemahiran apa yang kita boleh buat. Okay. Saya nak kongsikan panjang pula cerita. Yang pertama, ibu bapa dan guru perlu tahu anak belajar cara visual. Okey, apa tu anak visual? Penyerapan maklumat melalui penglihatan seperti gambar, warna, peta dan grafik. Anak-anak yang visual ini, mereka lebih sukakan buku-buku bergambar. Okey, kalau dibacakan buku-buku bergambar yang berwarna-warni, mereka lebih tertarik. Sini tak dibacakan, tak difokus. Mereka lebih detail, mencari di mana tersembunyinya. Ibu, ini siapa? Ini anak-anak visual. Ya? Mereka lebih sukakan gambar daripada pembacaan teks. Kenapa memek mukanya macam ni? Anak-anak itu akan bertanya satu demi satu. Jadi kita sebagai ibu atau guru, kita tahu anak kita yang jenisnya adalah visual, sukakan gambar, untuk mengajar mereka gunakan banyak rajah, gunakan banyak gambar, pendekatan. Sama juga macam di kelas ataupun di sekolah menengah atau sekolah rendah, apabila seorang guru itu, kita banyak buat ABM kan, gambar-gambar dekat dinding. Jadi perbanyakkan gambar rajah. Nak katanya, anak yang lebih fokus dengan rajah, dia boleh faham. Dia akan cepat ingat bila dia tengok gambar-gambar yang berwarna. Salah satu personality anak visual ini, tempat belajar dia mesti sama. Okay, dia yang akan pilih tempat untuk belajar. Jangan usik-usik tempat untuk dia belajar. Okay, anak saya yang kedua, saya selalu gaduh dengan dia, kenapa nak belajar katil? Kenapa nak belajar katil? Sedangkan saya sangat serabut tengok katil yang berserak, ada tampal-tampal dekat dinding, saya tak boleh tengok itu. Tapi lepas saya tahu dia adalah anak yang visual, bagus, dia perlukan tempat yang berbeza untuk dia berjanji. Dalam buku-buku notanya dipenuhi dengan nota dan tulisan highlight yang berwarna-warni. Itu
menandakan anak kita itu jenis visual. Dekat WhatsApp. Baiklah. Yang kedua, Mana atas? auditory. Anak auditory, lihat macam mana pendekatan seorang guru, iaitu penyerapan maklumat anak dengan mendengar seperti musik, rakaman atau perbincangan. Baiklah, daripada gambar slide saya itu, saya sedang bercerita kepada anak-anak. Juga tanpa teks. Kerana pendengaran anak yang visual ini, mereka lebih masuk, lebih ke hati mereka. Mereka sukakan dengan intonasi yang berbeza. Okey, contohnya kalau kita ambilkan membaca gambar ini, membaca buku bergambar ini. Baiklah. Kita akan membuat ayat-ayat sendiri. Nampak ada kancil, seekor kancil. Apalah yang dipikirkan oleh harimau tersebut. Ya, jangan kita halang diri kita dengan membaca teks kerana anak sedang mendengar apa intonasi yang akan kita kongsikan kepada mereka. Alah, ada harimau. Macam manalah aku nak melalui hutan ini? Siapa nampak ada kancil kat sini? Okay. Ada soal jawab dengan pelajar. Dan bagaimana pula dengan harimau ini? Baiklah, kita menggayakan suara harimau. Sebab anak sedang mendengar ya. Hari ni tak ada makanan lah. Macam mana aku nak mendapatkan makanan? Okey, sekali-sekala kita berhubung dengan mereka. Cik Azizi pernah membacakan buku pada anak-anak? saya nak berkomunikasi dengan moderator. Okey, biasanya macam tu. Kalau ibu bapa di rumah biasa membacakan buku kepada anak-anak, gunakan intonasi. Kerana anak-anak auditory mereka sangat sensitif dengan bunyi atau bahasa yang dicakapkan. Selepas saya mengikuti NLP ni, Neuro Language Program, saya tahu anak yang kedua saya adalah visual, anak yang pertama adalah auditory. Kerana saya lihat teknik mereka untuk belajar. Mereka suka bercakap sendiri dan merekod apa yang dihafal. Okey, anak auditory sangat sensitif dengan bunyi. Kalau kita marah mereka dengan teruk, mereka boleh dengar pada keesokan. Itulah kalau di tadika saya melarang guru-guru meninggikan suara. Okay? Walaupun nak marah sekalipun, sebab kita tak tahu anak-anak didik kita jenis yang mana, jenis yang sangat sensitif. Mereka sensitif dengan bunyi, mereka boleh mengantuk. Okay, kerana terasa ada stres, ada gangguan di situ. Jadi kita tak nak ini merosakkan mood anak-anak kita untuk datang belajar ataupun membaca di rumah. Jadi ibu bapa yang peka beritahu apa cara belajar anak-anak kita. Baiklah, yang ketiga, anak kinestetik. Anak kinestetik ini biasanya anak lelaki yang mana penyerapan maklumat secara aktif melalui pergerakan badan seperti menyentuh, bermain dan berlari. Ini yang saya buat. Saya setiap tahun saya akan mengajar pelajar dari tingkatan yang di belakang. Murid-murid dari pelajar kelas belakang. Tidak menjadi masalah untuk saya. Okey, kenapa? Sebab saya tahu anak-anak kita yang berada di kelas-kelas belakang, mereka boleh belajar dengan cara yang betul, dengan pendekatan guru yang betul. Macam mana? Saya akan mula membuat alat bantu mengajar ataupun kita menulis soalan-soalan di papan putih, minta mereka untuk menyelesaikan seorang demi seorang. Dengan ada pergerakan itu, dengan adanya pergerakan motor kasar, mereka mungkin akan berlumba-lumba untuk menyiapkan latihan di depan. Anak-anak tidak akan tidur dalam kelas walaupun cikgu-cikgu mengajar di kelas belakang. Kalau di sekolah rendah, cikgu-cikgu boleh membuat
alat bantu mengajar yang menarik seperti ini. Kita tampalkan sahaja di whiteboard. Okey, ABC contohnya seperti ini dan tampal di depan, minta anak tunjukkan. Okey, siapa yang boleh tunjukkan cikgu di depan huruf D? Ini bila kita tampal semuanya di papan. Okey, anak-anak akan berlari untuk padankan gambar atau sebagainya. Itu anak-anak yang jenis mereka cara belajar kinestetik. Okey, sekejap lagi. Yang pertama adalah visual, yang kedua audio, yang ketiga kinestetik. Okey, baik. Membina generasi membaca. Kita dah kenal jenis cara belajar anak dan seterusnya saya nak kongsikan kaedah mengajar anak membaca pada usia 0 hingga 3 tahun. Anak-anak di bawah umur taska ini, mereka tidak memerlukan bacaan yang tempoh bacaan yang formal dan hanya perlukan 5 minit hingga 15 minit itu sudah lama bagi saya. Okay, mengikut pengalaman saya dengan anak-anak sendirilah. Kerana anak-anak yang di bawah usia 3 tahun ini fokus mereka tidak lagi. Baiklah, yang pertama rangsang dari bayi. Bagaimana rangsang dari bayi? Kita mula bercakap. Setelah anak lahir, kita cuba bercakap-cakap dengan mereka, cuba untuk bila saya ikuti kursus KAP, kursus asas permata, saya tahu bagaimana untuk merangsang bayi. Kita dengan menggeletik kaki itu adalah rangsang bayi. Dengan kita menggosok-gosok badan mereka dengan cara memulut, kita berkomunikasi, itu adalah rangsang bayi. Ya, dari bayi ini sebenarnya tidak susah. Semasa mendodolkan anak pun boleh. Ya, kita membacakan zikir, selawat dan sebagainya. Dan apabila anak meningkat ke usia 2-3 tahun, banyakkan bercakap-cakap. Baiklah, yang kedua, bacakan buku seawal mungkin kepada bayi. Bacakan buku seawal mungkin kepada bayi, contohnya macam big book, ataupun boleh belikan buku yang lembut itu kepada bayi kan. Buku-buku lembut itu dia diperbuat daripada kain dan lebih tahan lama. Kadang-kadang ada juga bayi kita yang menggigit. Okey. Tidak berbahaya untuk bayi lah. Okay, saya fokuskan kepada bayi itu. Bacakan buku seawal mungkin. Anak-anak kita dibedahkan dengan banyak kosakata. Mereka bersedia untuk membaca lebih awal. Yang ketiga, jangan bercakap telat dengan anak. Contoh perkataan cucu. Adik nak cucu, salah. Okay, gunakan bahasa yang standard. Adik nak susu, adik nak tidur. Ada setengah kita nak buang air pun guna sisi, guna bahasa-bahasa yang dibuat-buat sendiri. Okey, sedaya upaya kita sebagai ibu bapa moden lah. Sebolehnya kita selang-selikan dengan bahasa standard. Supaya bila anak kita ke sekolah rendah, mereka mudah untuk membina ayat dengan bahasa standard. Okey, kita selang-selikan. Kalau sorok tu, laci tu, adik ambil kepada mama tu, ada sudu dalam sorok. Sorok tu kita tukarlah kepada bahasa standard laci. Sebab banyak kes anak membuat latihan bacaan bahasa Melayu di sekolah menggunakan bahasa-bahasa yang biasa digunakan di rumah. Supik dan sebagainya. Ceretek, munggok. Jadi itu kita sebagai guru nak ubah benda tu susah. Okay, jadi dia bermampun selang-selikan dengan bahasa Melayu standard dan juga boleh sangat digalakkan apabila kita mengamalkan sekali-sekala gunakan bahasa Inggeris untuk improve anak kita. Tidaklah terkejut apabila mereka masuk ke sekolah rendah
tak tahu apa pun yang cikgu cakapkan. Okey. Yang keempat, berkomunikasi dengan anak. Inilah yang macam saya maklumkan tadi. Banyakkan soal jawab dengan anak, berinteraksi dengan anak, kerana bila anak mempunyai kosakata yang banyak, dia sudah bersedia untuk membaca. Okay. Membaca ini bukan latihannya sehari dua, seminggu dua, sebulan dua, tidak. Dia bermula daripada bagaimana kita membesarkan. Yang kelima, menggunakan gambar. Menggunakan gambar macam contoh yang saya gunakan pada anak-anak, saya gunakan gambar mereka sendiri. Boleh nampak ke Cik Zizi? Ya, halo. Ya. Boleh nampak ya? Okey, ini adalah gambar di Tadika aktiviti. Ataupun kalau di rumah hanya ambil candid gambar anak dan kita bukukan macam ni. Saya buat buku kepada anak-anak supaya anak saya boleh belajar membaca dengan pengalaman-pengalaman dia sendiri. Letakkan satu gambar anak daripada dia kecil ataupun kanak-kanak. Di bawah ini kita buat ayat-ayat mudah supaya anak kita lebih menghargai kehidupan dia, menghargai keluarga dia, haiwan kesayangan dia, tak kisah. Jadi contoh yang di sini menggunakan gambar, iklim sedang memanah. Kita buat ayat mudah kat situ. Anak panah itu tajam. Iklim suka memanah supaya menjadi sehat. Kita buat 3 ayat mudah berpandukan gambar anak-anak. Sangat appreciable. Anak saya sampai mereka ke sekolah menengah, mereka masih lagi menghargai buku-buku kecil yang saya buat untuk ajar mereka membaca pada usia 3-4 tahun dahulu. Okey, yang keenam, pelbagaikan bahan dengan permainan. Okey, jadi bukan setakat kita boleh menggunakan buku saja, kita boleh menggunakan bahan alam semula jadi seperti ranting, seperti batu yang kita gorekkan dengan mata, mulut dan sebagainya. Kita boleh gunakan Lego permainan dia untuk mengasah segi kata. Okey, seterusnya. Khusus untuk cikgu-cikgu dan guru di sekolah rendah, bagaimana membina generasi membaca pada usia 4 hingga 7 tahun. Yang sama, yang pertama sekali belajar sambil bermain. Okey, yang macam saya beri contohkan tadi lah, mungkin boleh membuat eksperimen dengan cara membuat ayat-ayat mudah di padang. Okey, bermain itu maksudnya dengan menggunakan blok, menggunakan flashcard. Yang kedua, membaca dengan aksi dan suara. Okey, saya tekankan di sini. Perbanyakkan penggunaan lagu. Kerana anak-anak kita sudah mula menghafal. Pada usia 4, 5, 6 dan seterusnya mereka dah mula menghafal dengan baik. Okey, katakan kita perdengarkan zikir di Tadika. Anak-anak selama 2 hari, 3 hari mereka dah boleh mengalirkan zikir dan nasyid di rumah. Saya dapat feedback daripada ramai ibu bapa yang mengatakan puas hati hantar ke Tadika Puan Rehan sebab apa? Dalam minggu pertama anak-anak saya dah boleh mula zikir, dah boleh baca Asmaul Husna dengan baik. Subhanallah. Itu yang kita nak terapkan. Apa yang kita bagi kepada anak, ilmu yang baik, mereka akan lontarkan kebaikan itu kepada adik-adik di rumah dan keluarga. Okey, contoh, saya ambil lagu Tanya Sama Pokok. Cik Zizi pernah dengar lagu Tanya Sama Pokok? Boleh nyanyi tak? Lagu Tanya Sama Pokok. Tanya Sama Pokok. Tanya sama pokok. Goyang nanti jawab pokok. Angin yang goncang. Betul. Betul, tepat sekali. Okey. Lagu itu bukan sekadar lagu. Terima kasih Cik Zizi sangat respon pada apa yang kita bincangkan sekarang.
Tanya sama pokok apa sebab goyang. Cikgu boleh letakkan satu lirik yang ringkas bagi pada anak-anak 4, 5, 6 tahun. Semua baca ikut cikgu. Baca dulu lirik tersebut. Dan bila anak-anak dah membaca 2-3 kali pusingan, dengar cikgu nak nyanyi, kemudian kita akan gayakan sama-sama. Tanya sama pokok apa sebab goyang, nanti jawab pokok angin yang kencang. Tanya sama angin apa sebab goyang, nanti jawab angin, tanyalah awan. Awan nanti kata aku kandung air, sampai tempat sejuk aku pun cair. Tengok dalam air nampak bayang-bayang, campak satu batu bayang pun hilang. Biasa dengar lagu ini, dan lagu-lagu seperti ini sangat elok. Okay, dia panggil lagu tradisional kan. Lagu-lagu seperti ini, contoh khususnya lagu tradisional mempunyai sangat banyak pengajaran. Di samping guru-guru memperdengarkan lagu, kita boleh menggayakan, anak-anak boleh bergerak, menyanyi bersama-sama. Dan di akhirnya kita boleh relate, sampaikan apa yang lagu ini nak capai. Kita boleh relate dengan ekosistem alam. Ya? Subhanallah, kalau seorang guru atau ibu itu mempunyai inisiatif yang tinggi, lagu-lagu kita banyak kan, kita boleh buat permainan tradisional. Kita pelbagaikan arah anak-anak. Jadi dengan hanya menyanyi tadi, macam Cik Azizi tadi, nyanyi dengan anak, yang pertama boleh meningkatkan pendengaran dia, audio teori seorang anak. Dia dengar, cikgu nyanyi, dia ikut. Yang kedua, dia akan meningkatkan kadar penglihatan dan pemerhatian terhadap awan, pemerhatian terhadap pokok yang bergoyang, pemerhatian terhadap air bila kita dilemparkan batu dan sebagainya. Yang ketiga, kepada anak-anak kinestetik, mereka suka. Menyanyi dan menari mereka sangat seronok. Kalau untuk membaca, lemah, mengantuk. Okey, semua bangun. Cikgu nak ajar, hari ni kita akan nyanyi lagu Tanya Sama Pokok. Semangat mereka. Jadi dalam satu tempoh pembelajaran, seharusnya kita menekankan ketiga-tiga ini, D, A dan T. Okey, sikit lagi. Yang keempat, untuk membina generasi membaca ini, ibu atau guru perlu rajin membaca buku-buku kepada anak berulang-ulang kali. Saya masih ingat waktu saya di Tadika, ibu saya, Puan Haji Norma, beliau adalah seorang guru bahasa Inggeris. Di sekolah beliau sangat sibuk dengan banyak aktiviti co-curricular. Di rumah beliau akan sentiasa membacakan buku-buku pada sebelah malam. Saya masih ingat sampai hari ini apa buku-buku yang dibaca. Kerana beliau akan mengulang buku-buku yang sama. Sehingga pada satu hari bila saya dah hafal lah cerita ni, saya kata, Mami, pula nak baca. Kita bukan membaca, sebab masa tu di usia Tadika. Saya pula akan bercerita. Sampai ke tahap itu, hafalan seorang anak itu sangat-sangat melekat sampailah saya dewasa sampai hari ini. Saya ulang benda yang sama kepada anak-anak di rumah. Yang kelima, bina perpustakaan di rumah. Ini adalah komitmen. Saya mohon adakan satu perpustakaan. Sekecil-kecil perpustakaan adalah satu rak buku. Belilah satu buku sebulan ataupun cari buku-buku yang ada di rumah kita, letakkan satu tempat. Dia nampak rumah kami ada perpustakaan, cikgu ada mini perpustakaan. Semua buku berada di situ. Okay, bukan buku tu bersepak-sepak orang. Okay, di bilik tidur. Betul. Ada perpustakaan di rumah, betul. Kalau ada buku pinjam dengan perpustakaan Awam Kelantan, insya-Allah boleh. Amalkan, bawa anak-anak ke perpustakaan. Anak-anak saya kalau pergi kedai buku, kalau datang perpustakaan awam macam pergi satu tempat yang masyhur bagi mereka. Okay. Sampai kalau nak pergi SMO tu saya kena tahan. Nantilah dulu, kita pergi minggu depan sebab baru je beli buku. Okay? Sampai macam tu sekali kerana kecintaan mereka terhadap buku itu sangat tinggi.
Yang keenam, akhir sekali untuk perkongsian kita hari ini, Cik Azizi berikan teladan membaca bermula daripada kita sebagai ibu bapa ataupun guru di sekolah. Macam mana kita nak mengajar anak-anak belajar kalau dalam diri kita tak ada ilmu? Kita ada ilmu pun ilmu sedikit mengenai subjek yang kita ajar. Tak boleh, kita kena luaskan pembacaan ibu-ibu, ibu bapa, guru-guru supaya anak-anak kita sekarang advance, ya, mereka lebih tahu selok-belok dunia berdasarkan gadget. Jadi kalau kita tak ada ilmu pengetahuan, kita tak boleh nak menandingi ilmu yang mereka ada. Okey. Ya, Cik Azizi, itu perkongsian saya untuk hari ini. Sebelum saya ambil masa akhir sekali nanti saya nak berkongsi mengenai bahan bacaan ini. Slide saya sudah habis sampai ke sini saja. Ya, terima kasih kepada cikgu Rehan kita di atas begitu banyak pada saya ya perkongsian yang diberikan pada kita hari ini, ilmu yang kita berikan ini. Mungkin ramai di kalangan ibu bapa atau guru-guru di sana tak pernah dengar apa yang cikgu Rehan katakan hari ini. Bagaimana kita nak relasi membaca. Kerana kita nak mendidik manusia kena perlu dengan ilmu. Tidak boleh tidak, kita kena dengan ilmu dan dapat ilmu salah satunya adalah salurannya adalah dengan membaca. Jadi saya rungkaikan tadi yang penting sekali apa kita nak bila yang pertama tadi saya pernah katakan bila kita nak mengajar anak kita membaca jadi kan. Jadi Cikgu Rehan dah bagi tahu kita kena pastikan anak kita benar-benar bersedia. Contohnya bagi buku kita tengok anak kita ni dia ada rejected tak? Dia ada nak rosakkan buku tak? Ataupun dia ada tanya apa ni mama. Jadi kita sudah boleh mula memberikan anak kita rangsangan-rangsangan untuk minat membaca. Tak mestinya dia pandai baca ABC, dia pandai tengok gambar pun dah kira dia dah minat membaca. Dan yang paling penting tadi saya juga dapat teknik VAK tu. Walaupun teman kita ada pernah dengar tapi kita tak tahu macam mana nak apply teknik VAK ni. Visual, audio dan kinesthetik. Jadi sebagai ibu bapa seharusnya kita kena tahulah di mana anak kita berada ni. Mungkin boleh carilah buku-buku yang selanjutnya macam mana kita nak mengenal pasti anak kita ni VAK supaya apabila kita beli ataupun kita dapatkan bahan pembacaan yang bersesuaian dengan kat mana anak kita duduk. Kalau dia nak visual, kita akan beli banyak buku yang visual supaya minat dia tu dibina di atas dasar ikhlas hati, bukan kerana paksa. Kita selalu anak kita ni yang menyebabkan jadi dia tak seronok nak baca sebab kita paksa dia. Baca. Jadi kita tahu dia ni berada di mana. Betul tak Cikgu Rehan? Betul sekali. Jadi kita nak kita nak anak kita ni tanpa sedar lah. Maknanya saya dapat ulas, saya dapat rangkumkan apa Cikgu Rehan beritahu tadi. Contohnya kita membaca sambil bermain lah. Kita nak supaya anak-anak kita ni, kita didik anak kita tanpa sedar, kita tanpa paksaan. Lama-lama dia akan jadi minat. Yang seterusnya ibu bapa kena rajin lah nak membaca dengan anak secara berulang-ulang. Saya ambil contoh lah Cikgu Rehan, saya sendiri kadang-kadang saya mengajar anak memang contohnya 10 minit kita luangkan masa untuk anak membaca yang ini. Ajar dia ABC. Lepas tu petang-petang duduk main dia, kita tanya lagi. Lepas tu malam dia nak tidur, kita tanya lagi. Kita ulang-ulang. Lama-lama kita nampak memang dia ingat. Kalau kita time juga, dia memang tak dapat lah. Jadi kita memang kita kena ulang-ulang. Sebagai ibu bapa ni kita kena ada satu kerajinan untuk mengulang-ulang ajar anak kita. Sebab kita tak tahu masa yang mana sebenarnya hidayah nak masuk dalam dia punya fikiran. Betul-betul. Kita tak tahu ni masa kita petang ke malam ke masa dia nak tidur ke, jadi kita sentiasa bagi tahu dia. Sejak sama-sama kita tanya, ingat tak awal tadi? Ingat tak ni? Jadi dia akan simpan masa tu. Mungkin ada masa tu masa yang kalau orang Islam kita kata yang mustajab lah. Mustajab kita tak tahu jam berapa bila kita tak tahu. Tapi apa yang kita buat kita kena sentiasa. Dan saya nampak Cikgu Rehan kata tadi baca bersama berulang-ulang. Dan ibu bapa sendirilah suri tauladan lah pada anak-anak. Kena sentiasa jugalah ada buku ajak anak baca bersama kan. Jangan duk asyik baca WhatsApp begitu. Jadi itu saya nampak apa Cikgu Rehan beritahu tadi sangat berguna kepada semua ibu bapa dan harap kita dapat mengambil lah
mungkin ilmu, dan kalau boleh catat, kita catat lah. Nanti kalau yang terlepas punya sangat berharga. Bukan senang dah dapat ini dikongsi oleh Cik Rehan. Terima kasih banyak Cik Rehan. Dan seterusnya, satu lagi mungkin saya nak tambah sikit lagi Rehan. Mungkin kita boleh dekat rumah lah. Contohnya ikut pun tak apa. Jadi at least kita ada. Contohnya macam kita buat program hari ni baca 10 minit. Kita boleh letak dari ruang rumah kita satu hari ataupun 2 hari sekali kita boleh buat baca bersama 10 minit bersama dengan anak-anak. Apa salahnya tak? Makan bersama boleh. Solat berjemaah bersama boleh. Kita letak lagi baca bersama 10 minit. InsyaAllah supaya kita seolah-olah itu akan menjadi untuk kita secara berkeluarga. Sebab kita tahu membaca ni, nak didik membaca ni bukannya senang lah. Jadi sebelum saya teruskan sikit lagi Rehan, saya ingin bagi sikit maklumat lah mengenai kajian membaca. Di Malaysia ni kita dah buat kajian membaca. Orang tak tahu kan, kadang-kadang orang tanya, "Dok buat program membaca ni berapa ramai ni? Rakyat Malaysia ni duk baca ni." Sebab kedai buku ni, bila buat pesta buku orang ramai. Habis buku. Sampai orang yang jual buku ramai yang dah jadi jutawan. Tapi rakyat membaca tak berapa ramai lagi. Maknanya orang ramai suka buku. Orang ramai beli buku sebab rakyat macam banyak duit kot. Tapi minat membaca tu masih lagi di tahap sederhana. Kalau ikutkan kajian yang dibuat oleh Perpustakaan Negara Malaysia lah, pada tahun 2014 rakyat Malaysia ni membaca di antara 15 hingga 20 buah buku saja tahun. Itu pun kajian tersebut yang dilihat ramai adalah pelajar. Kalau nak ikut orang awam, orang yang dah bekerja memang sikit lah. Kalau buat kajian, kalau macam orang cikgu tu, dia baca banyak pada subjek dia je. Subjek sediaan dia untuk membaca. Jadi kalau untuk jadi sebuah negara maju, kita seharusnya sekurang-kurangnya rakyat kita kena membaca 40 buah buku setahun. Dan kalau diikutkan jam, rakyat Malaysia membaca 1 minggu, satu minggu tidak lebih daripada 3 jam. Maknanya itulah masa yang kita peruntukkan untuk membaca. Jadi sekali lagi saya nak ingatkanlah kepada semua yang menyertai live ini, tolong share dan tolong juga sertailah program sekejap lagi pada pukul 11 hingga 11.10 pagi tadi, sekejap lagi untuk bersama jom membaca bersama 10 minit. 10 minit saja, 11 hingga 11.10 minit pagi. Dan jangan lupa daftar penyertaan anda ya di pautan https://jombacabersama.ml. Seterusnya Cik Rehan. Seterusnya saya kembali pada Cik Rehan untuk buat ulasan sebelum kita pergi kepada sesi membaca yang seterusnya. Mungkin ada soalan daripada Facebook kita. Saya serahkan kembali pada Cik Rehan. Silakan. Terima kasih Cik Azizi. Saya nak kongsikan satu modul yang saya gunakan, dan selepas bertahun-tahun saya mencari modul yang sesuai digunakan pada anak-anak tadika seawal usia. Ini khusus kepada anak 3, 4, 5 tahun lah. Okey, saya nak berkongsi mengenai modul Express I. Modul Express I ini adalah salah satu cara cepat membaca yang diasaskan oleh Bondeno, seorang penulis bestseller dan juga seorang pengusaha tadika sejak tahun 2007. Okey, apa yang saya suka mengenai Express I ini adalah setiap modul dengan gambar-gambar diberikan berwarna-warni, gambar yang besar dan penggunaan suku kata. Dan juga kalau Englishnya kita menggunakan phonics. Contohnya saya ambil yang bahasa Inggeris. Kerana apa? Setiap buku kita boleh mengaplikasikan bab itu tadi. Visual, auditory dan kinesthetic. Setiap buku menggunakan gambar-gambar dan adanya aktiviti.
Selebihnya banyak nyanyian digunakan dan teknik imajinasi digunakan pakai membolehkan anak-anak kalau yang tak boleh membaca pun boleh membaca dalam masa beberapa hari sahaja. Jadi apabila anak kita boleh mula membaca dari awal, mereka akan lebih suka mendapatkan buku demi buku demi buku. Dan saya harap ibu bapa mempunyai niat yang sama, dorongan yang sama seperti guru di tadika yang mana ibu bapa juga perlu berusaha di rumah untuk terus mengajar anak-anak. Ya, kita tidak harapkan guru di sekolah saja tapi usaha bersama. Itulah kesimpulannya. Kita sebagai orang dewasa mempunyai amanah yang perlu kita belai, yang perlu kita didik, dan didiklah amanah kita itu sebaik mungkin. Bermula daripada kita nak lihat anak-anak kita semua berjaya dan pandai. Macam mana nak pandai kalau tak mahu membaca kan? Masya Allah, setiap ilmu itu daripada amalan membaca yang baik. Jadi saya tak tahu ada soalan ke Cik Azizi? Setakat ni Puan Rehan belum ada apa-apa soalan, mungkin agaknya penonton kita semua faham. Puan Rehan dah bagi, Cik Rehan dah bagi terbaik pada saya. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Tak apa, teruskan dengan sedikit rumusan lagi, Cik Rehan. Rumusan. Itulah bagi pencapaian kalau tadi saya banyak berikan contoh di sekolah ataupun di tadika yang mana kalau sekarang ni anak-anak kita berada di rumah di musim perintah PKP ni, jadi apa kita nak buat, apa kita nak tukarkan dengan hanya gadget di tangan. Kita boleh pelbagaikan, minta anak-anak untuk memilih. Hari ni mama nak belanja buku, jom kita boleh buat pilihan. Kita boleh beli dekat Shopee, kita boleh beli dekat bazar buku online dan sebagainya. Ya, berikan anak pilihan untuk membeli buku, bukan untuk lebih kepada gadget. Contohnya kalau anak suka membaca macam di media sosial, kalau saya nak kurangkan mereka untuk berinteraksi dengan media sosial kerana memegang buku fizikal ini lebih baik. Ya, anak akan cakap dia dah baca daripada ni. Dia dah baca akhbar online, dia dah baca semua daripada online. Jadi kita tak nak dia terlalu pendedahan kepada gadget. Ya, jadi buat pilihan yang baik. Ibu bapa saya rasa perlu keluarkan sejumlah wang untuk pelaburan terhadap buku anak-anak ini. Kita adalah ibu bapa yang berpendidikan, ibu bapa moden sekarang ini. Okay, berikan amalan itu membaca bersama keluarga. Macam contoh Cik Azizi cakap tadi, jadual membaca itu sangat baik. Sebelum bermain, pukul 6 petang contohnya, ada dulu satu slot. Lepas salat asar, satu slot membaca bersama keluarga. Terbaiklah bagi saya kalau boleh diamalkan setiap keluarga. Kita berada dalam musim ini mengejar ilmu kerana pada tahun lepas anak-anak kita sudah banyak ketinggalan. Ya, dari segi subjeknya, dari segi membacanya, kita sudah banyak terlepas pandang banyak perkara. Jadi ambil masa untuk tahun ini, gunakan peluang yang ada, kembalikan momen membaca itu. Bina sesuatu yang baru di rumah. Tak salah kita melabur untuk ilmu, insya-Allah. Okey, Cik Rehan, ada satu soalan ni daripada sahabat saya, dia WhatsApp kepada saya, dia kata Cik Azizi kata anak saya ni suka baca komik. Komik yang apa, lawak kampus lah, apa jenis cerita lawak lah, jenis komik-komik ni. Macam mana tu? Boleh ke? Ke macam mana nak beli? Tapi dia minat bila pergi kedai nak beli buku tu saja. Tapi malam-malam nak tidur pun ada memang dia baca buku tu. Anak saya pun sama Cik Azizi. Komik lawak kampus tu sangat banyak, penuh bawah katil. Okey, saya biarkan kerana pada peringkat awal memang saya mahu anak-anak memegang buku.
komik-komik yang dia baca itu untuk menarik perhatian dia kepada buku. Jadi, apa tindakan kita sebagai ibu bapa apabila anak membesar, naik kepada darjah 3, darjah 4, kita tukarkan. Ada komik-komik yang Islamik. Tukarkan. Daripada komik lawak, komik yang lara, saya tak tahu apa bahasa yang sesuai digunakan. Kita nak twist, tukarkan sedikit demi sedikit kepada komik-komik yang ada konten pembelajaran. Ada komik skor A untuk sains, macam-macam. Jadi kita bawa anak ke kedai buku, mama nak yang ni pun beli, komik lawak kampus pun beli, tapi yang ni satu lagi tambahan. Boleh tak kita baca sama-sama? Lepas adik baca komik yang ini, kita baca komik skor A sains pula. Okay, jadi anak-anak akan rasa tidak dipaksa. Ini pun komik, komik komik dakwah Islam. Kita tukar sedikit demi sedikit. Sebab kita ibu, kita tahu perkembangan anak kita macam mana. Kita nak anak kita jadi macam mana. Jadi kita lah yang akan berusaha ke arah itu. Harap menjawab Cik Azizi dan sahabat yang bertanya. Ya, saya rasa maknanya walau apa pun bahan kita, anak kita minat baca, maknanya kita kena dorong gitu kan. Yeah. Dan kita apa yang tahulah perkembangan anak kita. Ada satu lagi soalan ni Rehan. Katanya anak dia tak minat sangat membaca tapi minat menulis dan minat buat komik pula. Macam mana? Dia minat melukis tapi anak dia minat melukis, lepas tu dia minat buat cerita dia sendiri, komik tu. Adakah baik juga untuk perkembangan anak kita? Okey, apa pun minat anak-anak kita perlu mendorong. Kita perlu berusaha supaya mereka menjadi lebih baik. Jangan sekat. Okey, katakan ada seorang cerita kawan saya dulu, dia suka melukis. Masa cikgu mengajar, dia dekat laci dia melukis. Cikgu dia marah, memang marah. Di rumah pun macam tu. Dalam bilik tidur, lampu dah tutup. Dalam selimut, dia akan pasang lampu suluh untuk melukis. Ayah dia marah. Bila marah, bakat anak-anak kita dah padam. Di sekolah, cikgu marah. Balik rumah, melukis, ayah marah. Memang bakat dia akan padam. Okey, apa yang kita boleh buat? Beli dia buku untuk macam mana awak nak improvekan bakat lukisan ini. Bila dia ada buku, dia akan membaca. Dan apabila dia mahir satu-satu teknik lukisan itu, saya fokus kepada soalan tadi untuk anak melukis. Kita beli buku lain. Mama beli buku untuk awak lebih mahir melukis. Lepas awak melukis, awak kena tahu cara mewarna. Baca lagi. Jadi koleksi buku dia untuk melukis dan mewarna sudah banyak. Buku supaya dia lebih mahir melukis. Anak akan rasa lebih dihargai. Betul tak Cik Aziz? Bila nak rasa dihargai, dia akan appreciate. Apa yang kita minta untuk dia tukar buku lain, dia akan seronok. Sebab apa? Sebab kita menghargai apa yang dia buat. Anak saya yang kedua suka melukis. Saya banyak hantar dia pergi kursus-kursus lukisan. Saya beli dia bahan-bahan lukisan yang banyak. Sebab apa? Saya nak tahu dia, kami ibu bapa sangat appreciate dengan bakat dia ada. Dan awak jangan mengecewakan Umi. Bila Umi minta untuk baca ini, dia kena buat win-win situation. Tadi ibu bapa di luar sana bila lihat anak anda gemar melukis, tak gemar membaca, jangan risau. Anda seharusnya melihat ia satu potensi. Bagi membangkitkan anak-anak. Ya, maknanya kita ibu bapa hanya dorong beli buku-buku yang berkaitan dengan cara melukis, cara berwarna, supaya kita dapat melukis dengan cara yang betul, mewarna pun dengan cara betul. Itu tak langsung dia akan memupuk juga minat membaca. Jadi sebagai ibu bapanya Cikgu Rehan, kita kena menghala tuju tu anak kita ke mana. Sebab anak ini adalah amanah dan anugerah daripada Allah SWT. Kita harus pandailah sebagai ibu bapa untuk mendidik anak kita ke arah yang baik. Jadi saya rasa ada lagi ke Puan Rehan nak tambah apa? Tak ada dah, sudah. Saja.
Jadi terima kasih kepada Cikgu Reha di atas perkongsian ilmu pada hari ini. Semoga Allah SWT memberkati usaha Cikgu Reha dan usaha pihak perpustakaan untuk mendidik masyarakat kita menjadi sebuah masyarakat yang minat membaca. Menerusi program kita hari ini membina generasi membaca. Dan sekali lagi saya ingin maklumkan kepada semua pendengar-pendengar kita pada online, terima kasih kerana mengikuti program kita pada hari ini. Dan jangan lupa, kalau yang belum like dan belum share tu, boleh lagi like dan share kepada sahabat-sahabat. Dan selepas ni boleh tengok lagi. Dan apa yang penting, kita ingat hari ini program kita buat ini, Bicara Maya Aktiviti ini adalah sempurna program Jom Baca Bersama 10 minit terletak seluruh negara. Jadi jangan lupa, jam 11 sekejap lagi, jangan lupa untuk membaca walaupun 10 minit. Sediakanlah bahan bacaan, apa-apa pun boleh. Buku, surat khabar, baca Al-Quran pun boleh, baca tafsir Al-Quran pun boleh. Apa-apa saja bahan bacaan. Kalau yang di rumah, sekarang memang berada di rumah kebanyakannya, PKP yang tak kerja, kumpul anak-anak ramai-ramai. Inilah time dan waktunya untuk kita mulakan program membaca di rumah. Di sinilah saatnya pada hari ini. Dan kita berharap semoga dengan 10 minit kita buat program hari ini, akan bertambah-tambah lagi minitnya dan akan bertambah-tambah lagi rakyat sedar akan budaya membaca. Dan yang penting, jangan lupa daftar penyertaan anda ya di https //jombacabersama.ml. Jadi insya-Allah semoga usaha murni kita ini akan disokong oleh semua rakyat Malaysia, lebih-lebih lagi zaman di Kelantan ini sebab PKP, kita isilah anak kita dengan masa membaca. Kalau tidak, anak-anak kita lepas je dia main game, dia stop TV, tak ada apa pengisian. Jadi inilah masa untuk kita bersama dengan anak-anak. Jadi sekali lagi Cikgu Rehan, terima kasih. Dan harap lepas ni tak jemu-jemu lagi, boleh berani lagi ke diri untuk hadir bila perpustakaan menjemput Cikgu Rehan. Kerana kita mahukan cikgu-cikgu kita ada di luar sana boleh jadi seperti Cikgu Rehan, turut membantu pihak perpustakaan awam untuk bersama membangunkan sebuah masyarakat yang berbudaya ilmu. Jadi sekian daripada saya, sampai berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Assalamualaikum, terima kasih Belako. Terima kasih Belako atas kerjasama hari ini. Berjaya kita melaksanakan program hidup baca bersama selama 10 minit. Agak budaya membaca dapat diteruskan oleh semua kita lah, terutamanya orang-orang yang bekerja di perpustakaan. Pada kesempatan itu, terima kasih banyak kerana sudi bersama kita pada program hari ini. Walaupun ada ibu katanya cari ke anak-anak tadika, ibu ada buat seperti lah. Terima kasih Cikgu Rehan. Terima kasih banyak. InsyaAllah ada umur kita berjumpa lagi. Minta maaf lah belakang saya tak boleh ke pejabat hari ini sebab masih lagi di dalam kuarantin lagi lah. Jadi pakat jaga diri belakang, pakat jaga anak-anak kita. InsyaAllah kita doa kepada Allah Ta'ala semoga COVID-19 ni tidak menyentuh ahli keluarga kita. InsyaAllah dan semoga negeri kita dibebaskan daripada pengaruh COVID-19 ni. InsyaAllah. Kuat senang tak habis lagi baca tu kena buat 30 minit tu. Bagus teruskan. Teruskan. Puan Nurul tak ada ucapan ke Puan Nurul tu selaku orang kuat dalam program hari ni. Puan Nurul ucapan lah sebab terus nak dengar. Aduh. Itulah terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak dalam menjayakan dua program hari ini lah, iaitu Bicara Maya dan Jom Baca Bersama 10 Minit. Harap kerjasama kita pada hari ini dapat diteruskan untuk tahun-tahun akan datang. Terima kasih belaka. Dan yang paling penting tu jangan lupa isi borang tu. Borang tu perlu diisi borang tu. Itu penting sekali, isi untuk jabat dan juga isi untuk rumah kita sekali lah. Kali kita ada anak 5 orang, isi 5 orang, 6 orang, 7 orang lah. Talian kita dengan isteri kita lah. Jangan lupa isi untuk memperhebatkan kita punya statistik kita. Jom.